Silakan Vanessa. Ya Farha, Kerajaan Negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sedang memperhalusi kaedah terbaik pemberian vaksin kepada remaja berumur 12 sehingga 17 tahun di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu kajian turut dibuat untuk menentukan lokasi pemberian vaksin sama ada di pusat pemberian vaksin ataupun di sekolah. Tegasnya proses vaksinasi perlu dilakukan dengan terperinci bagi membolehkan golongan remaja menerima vaksin. Tambah beliau, usaha ini penting untuk memperluas imuniti kelompok negeri yang setakat ini berjaya mencecah lebih 80% penduduk dewasa telah mendapat vaksin. Mengulas berkaitan jenis vaksin yang akan diberikan kepada remaja, beliau berkata ia tertakluk dengan keputusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menentukan kesesuaian vaksin untuk remaja. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Survey di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yakin kolaborasi Jabatan Tanah dan Survey JTS dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM memberi banyak manfaat khasnya untuk JTS sendiri. Ini termasuk pengenalan teknologi terkini oleh UTM yang berupaya mempertingkat aktiviti survey dan perkhidmatan JTS. Tambah beliau, pelbagai potensi penyelidikan dan perkongsian kepakaran antara JTS dan UTM dapat dicapai kerana fungsi utama JTS iaitu dalam bidang survey, penilaian, perancangan dan tanah selari dengan program-program utama yang ditawarkan di Fakulti Alam Bina dan Ukur UTM. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi penubuhan makmal satelit di antara pengarah JTS, Abdullah Julaihi bersama Naib Chancellor UTM, Profesor Datuk Professional Technologies Dr. Ahmad Fauzi Ismail sempena Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Survey Sarawak 2021 secara maya. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 5 September. Lengkap 2 dos vaksin COVID-19 tidak menjadikan mana-mana individu kebal daripada jangkitan. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Muhammad Sapian Muhammad berkata, dengan fasa vaksinasi kebangsaan yang masih berlangsung kini, potensi dan risiko jangkitan masih tinggi kepada semua pihak. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai terus patuh prosedur operasi standard SOP pencegahan terutamanya ketika berada di tempat kerja termasuk di rumah. Katanya lagi, walaupun vaksin lengkap mengurangkan risiko jangkitan parah yang termasuk dalam kategori 3, 4 dan 5, namun semua pihak perlu peka kerana terdapat golongan yang belum divaksin termasuk kanak-kanak. Datuk Dr. Muhammad Sapian yang dihubungi RTM menjelaskan perkara ini di Kuching. Menurut beliau, yang menjadi keutamaan ketika ini adalah orang ramai perlu mengurangkan pergerakan dan hanya keluar rumah jika ada urusan mustahak. Perkembangan banjir di daerah Marudi. Setakat pukul 4 petang, seramai 40 penduduk terjejas masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS. Menurut laporan terkini daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, penduduk terjejas melibatkan 12 buah keluarga. PPS Dewan Suara Marudi menempatkan seramai 23 penduduk terjejas, manakala 17 penduduk terjejas ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Telang Usan. PPS Masjid Darul Salam Long Lama telah ditutup pukul 12.30 hari tadi. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Loh Poh Kiong, trend paras air di daerah Marudi adalah berstatus menaik berikutan menerima limpahan air dari bahagian hulu sungai yang mulai surut.
Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Kerja Raya Sarawak bahagian Miri memaklumkan operasi feri Angelina Batang Baram Marudi akan dihentikan sementara mulai esok. Ia ekoran situasi zon operasi feri yang dilanda banjir besar boleh membahayakan keselamatan pengguna feri. Pembinaan empangan diperlukan untuk mengatasi masalah banjir khususnya di daerah Marudi. Menteri Muda Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datuk Penguang Manggil menegaskan cadangan ini diyakini berkesan mengatasi masalah banjir di kawasan berkenaan untuk jangka masa panjang. Datuk Penguang percaya dengan pembinaan empangan, jumlah pelepasan air dari anak sungai dapat dikawal. Beliau berkata demikian selepas meninjau kawasan banjir dan melawat penduduk terjejas banjir di sekitar kawasan Tinjar dekat Marudi. Ke arah itu, Datuk Penguang Manggil juga menegaskan penyelesaian secara holistik dari sumber air ke muara sungai seperti kerja-kerja pendalaman, pelebaran atau pembersihan sungai amat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir. Beliau menyifatkan kejadian banjir kali ini lebih teruk berbanding sebelum ini berikutan banyak sekolah dan rumah panjang di sepanjang Sungai Batang Baram dan Batang Tinjar terjejas akibat paras air lebih tinggi. Justeru, beliau menasihatkan ketua-ketua masyarakat lebih proaktif dan bekerjasama dengan agensi terlibat untuk melaporkan sebarang maklumat terkini dan permohonan bantuan serta memantau penduduk di bawah jagaan mereka bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Platform Ais Sarawak Care yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri merupakan satu inisiatif memastikan kebajikan rakyat Sarawak terus dipelihara. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata sistem tersebut dijangka siap sepenuhnya tahun hadapan. Nombor satu, maklumat senang diperolehi, ya. Hanya menggunakan satu platform Ais Sarawak Care. Maklumat, kemudian perkhidmatan juga boleh diperolehi dan permohonan untuk bantuan-bantuan, ya, berbagai bantuan yang disediakan oleh kerajaan, ya, untuk kesejahteraan rakyat ini dapat diperolehi. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Taklimat Bantuan KWKPK dan JKM di Dewan Kelab Melayu Bandung Sibu. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan taklimat mengenai bantuan-bantuan yang disediakan oleh KWKPK dan JKM kepada ketua-ketua masyarakat dan penyerahan inisiatif Kerajaan Sarawak. 11 jenis inisiatif telah disampaikan dalam majlis tersebut, antaranya bantuan ibu bersalin, geran tahunan khas, bantuan khas pesakit buah pinggang dan bantuan kewangan kerajaan kepada Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPDK. Sementara itu, beberapa orang penerima bantuan yang ditemui turut menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada JKM dalam membantu meringankan beban mereka. Sebab saya tidak dapat kerja apa. Anak kecil pun tidak dapat harap jualan. Saya pun dagang sikit-sikit, cukup belanja sajalah. Bantuan ini kami terima pada setiap tahunlah. Dengan adanya bantuan ini, kami mengharapkan kami boleh menjalankan aktiviti di PPDK kami dengan lebih lancar lagi. Berasa sungguh gembiralah, senang sebab ada bantuan setidaknya untuk dapat juga meringankan beban lah. Ya, happy dapat pakai nampung kami orang ibu salin pula yang susah tu si bapa nak senang. Hadir sama dalam majlis tersebut Pengarah JKM Sarawak Nuriah Ahmad. Dengan itu sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan.